Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita sambung lagi hadis di dalam bab sifatis salah daripada kitab Bulughul Maram. Sifat salat, yakni sifat kepada salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Al-Hafidh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani yang menghimpunkan hadis-hadis di dalam Bulughul Maram ini, menghimpunkan hadis-hadis berhubung dengan hadis-hadis utama yang berkaitan dengan fiqh, hukum hakam syarak. Dan kita masih lagi di dalam bab sifatus salah, dan kita sambung di dalam kifiyatus salati ala nabi, bagaimana ataupun kifiyat berselawat ke atas an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ke atas nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Mas'ud al-Ansari radhiyallahu an qala Bashir bin Sa'd, ya Rasulullah, أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فسكت ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Di dalam riwayat yang dibawa ini disebut kama sallaita ala ali Ibrahim terus. Kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Di sana ada riwayat yang akan kita baca nanti, yang seperti mana yang kita baca, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tapi ini adalah riwayat yang ada di dalam Sahih Muslim, yaitu daripada Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abi Mas'ud Al-Ansari nama dia Uqbah bin Amr bin Sa'labah Al-Ansari. Uqbah nama dia. Uqbah bin Amr. Arab ni ada Ain, Mim, Ra, Umar. Ain, Min, Ra, Amr. Amr bacaan dia. Tapi untuk nak bezakan antara Umar dan Amr, dia letak waw selepas Ra. Jadi bagi orang yang tidak biasa, dia pergi baca Amru. Dia baca Amru. Dia bukan Amru, dia Amr. Kalau dia sambung Amr bin As, karena dia sambung dengan bin tu, Amr bin As. Kalau dia henti, Amr bacaan dia. Waw tu waw membedakan antara Umar dan Amr. Ain, Mim, Ra, Umar. Ain, Min, Ra juga Amr. Kalau dimatikan disukunkan pada mim. Tapi nak bezakannya, dulu baris tak ada, diletakkan waw, jadi Amr. Bila kita tak biasa, kita baca. Sebab itu sahabat Nabi yang bernama Amru, tak ada sahabat Nabi nama Amr, namanya Amr. Kalau kita tengok Amru, kita tahu dia tidak menghalusi bahasa. Dia tidak menghalusi bahasa.
Bila bunyi Amru tu, kalau dia sambung lah, macam Umar bin Khattab, Umar bin Khattab, Amr bin As, Amr bin As, ibnu tu, Amr bin As. Tak apa. Namanya Uqbah bin Amr bin Sa'labah Al-Ansari, daripada suku Khazraj, Al-Khazraji. Kita ada Aus, kita ada Khazraj. Yang ni daripada suku Khazraji. Dia terlibat di dalam perjanjian Aqabah yang kedua. Perjanjian Aqabah ni bila? Masa orang-orang Madinah datang, orang-orang Yathrib datang ke Mekah semasa Nabi masih lagi di peringkat Mekah. Di dalam malam yang gelap gelita, mereka mencari Nabi. Mereka berbuat perjanjian dengan Nabi. Berjanji, dia ada yang kali yang pertama, next year mereka datang lagi. Mereka dalam keadaan Quraisy tak tahu di Aqabah mereka buat perjanjian dengan Nabi. Perjanjian apa? Nak mempertahankan Nabi. Dengan itu maka Nabi pergi ke Yathrib. Mereka dulu yang datang ke Mekah di dalam keadaan gelap gelita, orang tak tahu. Mereka buat orang Madinah ataupun sebelum itu namanya Yathrib datang ke Mekah. Kenapa mereka cari Nabi? Kerana mereka di Mekah, orang-orang Mekah ni, kerana mereka di Yathrib, iaitu Madinah yang kemudian ditukar namanya, ada Yahudi. Yahudi ni selalu duk bagi tahu, Yahudi ada Yahudi Bani Nazir, Qainuqa, Quraidah. Yahudi ni selalu duk kata nanti akan lahir Nabi pada zaman ini, kami dan Nabi itu akan memerangi kamu orang Arab. Kerana Yahudi menyangka Nabi yang akhir pun Yahudi juga. Mereka tahu dalam kitab Taurat tentang kelahiran Nabi, sangkaan mereka di kalangan Yahudi juga. Apabila orang-orang Madinah di kalangan Arab, Aus dan Khazraj, mendengar tentang orang yang telah mendakwa dirinya sebagai Rasul di Mekah, orang Mekah tolak. Tapi mereka dengar, mereka pergi ambil maklumat tentang Rasul ni, lalu mereka percaya dia Rasul. Mereka mendahului Yahudi beriman dengan Rasul. Dan Yahudi pun tak nak, sebab Nabi ni di kalangan Arab. Sebab itu kadang-kadang keadaan tertentu, krisis tertentu membawa rahmat kepada orang-orang di Yathrib. Mereka beriman dengan Nabi lebih awal. Kemudian mereka menjemput Nabi ke Yathrib. Kemudian ditukar menjadi Al-Madinah, Madinah. Ini adalah di Madinah ada dua suku yang besar, Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj inilah yang kita namakan golongan Ansar, yang mari daripada Mekah. Nama dia Muhajirin, kerana mereka orang-orang yang berhijrah. Muhajirin ini macam-macam. Ada Quraisy, majoritinya Quraisy. Ada juga yang bukan Quraisy, walaupun tak banyak. Okey. Dia ni menyaksikan perjanjian Aqabah tadi tu, yang janji sebelum Nabi berhijrah tu. Abu Mas'ud Al-Ansari. Dan dia juga telah diputuskan oleh Al-Imam Al-Bukhari sebagai orang yang terlibat di dalam peperangan Badar. Pasal apa kita maksud putuskan? Jazama Al-Bukhari bi'annahu min ahli Badar. Kenapa Al-Bukhari putuskan? Kerana kadang-kadang jumlah ahli Badar ni, sebagian kata dia ni terlibat dan ni tak terlibat berdasarkan kepada riwayat. Tapi riwayat-riwayat yang ada, Al-Imam Al-Bukhari confirm bahwasanya Abu Mas'ud Al-Ansari di kalangan ahli Badar. Kerana ahli perang Badar, macam selalu saya sebut, mempunyai kedudukan yang tersendiri di dalam ranking para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in.
Karena Allah mengampunkan ahli Badar ma taqaddama min dzambikum wa ma ta'akhkhar. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis Ali, hadis Abu Talhah, Talhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Al-Awwam. Okey. Ini adalah merupakan, dan dia juga terlibat di dalam peperangan Uhud, kemudian pergi ke Kufah dan meninggal pada zaman pemerintahan Ali bin Abi Talib. Ini adalah rawi kita ni. Siapa dia nama? Abu Mas'ud Al-Ansari. Ini bukan Abdullah bin Mas'ud Al-Ansari, yang tu lain. Ini Abu Mas'ud Al-Ansari. Yang ni keliru pula. Itu Abdullah bin Mas'ud Al-Ansari, yang tu Abdullah bin Mas'ud tu lain. Dia bukan Ansari. Ini Abu Mas'ud Al-Ansari. Okey. Kata dia, qala Bashir bin Sa'ad. Kata Bashir bin Sa'ad. Bashir bin Sa'ad ni pun orang Ansar juga, daripada suku Khazraj juga. Bashir ni dia tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, amarana Allahu an nusalli alaika. Wahai Rasulullah, Allah memerintahkan untuk kami berselawat ke atas engkau. Di mana Allah perintahkan? Inna Allah wa malaikatahu yusallu ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu maksudnya. Allah dan malaikatnya berselawat pada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat dan salam pada Nabi. Itu maksud Abi Mas'ud Al-Ansari. Itu maksud Bashir bin Sa'ad apabila dia tanya Nabi. Dia kata, Allah perintah kami untuk selawat pada engkau. Fa kaifa nusalli alaik? Macam mana kami nak selawat pada engkau? Dia tanya dah. Kalau dia tak tanya, kita nak pakai semualah. Tak apalah, ambillah Tafrijiyah ke, Nariyah ke, Tijaniyah ke. Tapi oleh kerana Bashir bin Sa'ad ni telah tanya Nabi SAW, what is the best salawat that we should salawat untuk Nabi SAW? Jadi dia jawab, Nabi kata, fasakat. Nabi SAW diam. Di dalam riwayat Muslim dan lafaz Muslim juga, Ibn Hajar mari lafaz ni, ada lafaz lain dalam Muslim. Dia kata Nabi ni diam setelah Bashir bertanya Nabi SAW. Nabi diam. Fasakata Rasulullah hatta tamannaina annahu lam yas'alhu. Nabi diam sehingga kami ni duk harap, ataupun kami ni duk kata, alangkah baiknya jika tadi Bashir tak pi tanya Nabi, Bashir bin Sa'ad tak pi tanya Nabi SAW. Dia pun takut Nabi marah ke apa tanya soalan tu. Nabi diam. Sebab apa mereka bimbang, sahabat ni, kerana ada di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah, Allah Subhanahu wa taala ingatkan orang mukmin ni, surah ayat 101. Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya in tubdalakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, la tas'alu an asya in tubdalakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu tanya benda-benda yang benda itu jika dizahirkan kepada kamu nanti menyusahkan kamu. Misalnya kadang-kadang dah, maksudnya tak payah tanya lah kalau umum, Allah tak bagi tahu satu hal secara detail, tak payah tanya, buat yang umum tu sudah. Jadi sahabat bimbang. Nabi SAW bila lama diam tu, tamannaina hatta tamannaina annahu lam yas'alhu, dalam riwayat Muslim, sehingga kami rasa bagusnya kalau dia tak tanya pun tadi. Tapi bukan rupanya Nabi SAW tak marah. Nabi diam itu kerana Nabi menunggu apa? Wahyu.
Maksudnya selawat yang Nabi nak bagi tahu ni bukan mai kat tok guru melalui guru tarekat ke apa. Bukan mai kok petua orang ke apa, dia masuk dalam mimpi ke apa. Nabi diam kerana menunggu wahyu. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut, qulu, kamu sebut, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Dalam riwayat yang lain ada Nabi sebut kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Maksudnya kedua-duanya dah. Itu Nabi sebut. Tapi kita akan syarah makna dia. Kemudian Nabi kata, wassalamu, adapun salam kama alimtum, seperti mana yang kamu tahu. Adapun nak bagi salam kat Nabi, seperti mana yang kamu tahulah. Apa maksud seperti mana yang kamu tahu? Seperti mana yang kamu amalkan. Apa yang kamu amalkan? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang mana kamu duk bagi dah di dalam salat kamu. Pada zahir hadis ni ataupun pada umumnya kita faham konteks hadis ni. Konteks hadis ni, Abu Mas'ud Al-Ansari, dia riwayat hadis ni, yang mana Bashir bin Sa'ad dia tanya Nabi, maksud Bashir bin Sa'ad ni berkaitan dengan selawat di dalam solat. Nampak kelihatan. Sebab Nabi kata wassalamu kama alimtum. Adapun salam macam mana yang kamu tahu. Masuk salam di dalam seperti yang di dalam solat. Seperti yang dalam solat. Tak apa. Okey. Kita balik kepada secara detail hadis ini. Yang pertama, hadis ini ialah hadis yang sangat penting, kerana hadis ni memberitahu kita bagaimana selawat kepada Nabi SAW, yang mana Nabi sendiri ajar. Bukan petua-petua tok guru ke apa. Selawat hak ni kena tulis, kena ambil ijazah, tapi tulis tak boleh. Kalau tulis tak menjadi. Yang ni dapat dalam mimpi, yang ni tak ada. Semua superstition yang seperti ini, karut marut seperti ini, tak ada. Ini pure daripada Nabi SAW. Sebelum saya nak sebut tentang selawat ni, sebenarnya ada beberapa lafaz selawat yang datang daripada Nabi, yang diriwayatkan oleh sahabat. Hampir dengan selawat ini, tetapi kadang-kadang dia punya pembukaan tentang Nabi tu dia panjang sikit ataupun dia berbeza sedikit. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, dia ada satu kitab yang bagus menghimpunkan cerita selawat saja, iaitu Jala'ul Afham fi fadli salati wassalami ala Muhammadin khairil anam. Jala'ul Afham, dia himpunkan selawat-selawat yang ada dalam riwayat, fadilat selawat, macam mana tempat berselawat, di mana berselawat. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, anak murid Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dia menghimpunkan bab ni tentang kelebihan-kelebihan selawat dan seumpamanya. Siapa ada masa, baca buku tu, bagus. Banyak dia riwayatkan. Tapi siapa yang legit dengan Ibn Taymiyah dengan Ibn Qayyim, tak bayarlah. Okey. Kalau kita lihat, ada riwayat, umpamanya riwayat Abi Mas'ud, ada riwayat yang Nabi kata, Nabi ajar Allahumma salli ala Muhammad an-nabiyul ummi, ditambah Allahumma salli ala Muhammad an-nabiyul ummi. Kemudian sambung selawat macam biasa. Ya Allah, selawat kepada Muhammad an-nabiyul ummi. Ada riwayat Abi Humaid As-Sa'idi umpamanya,
Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyatihi. Ya Allah, selawat pada Muhammad dan isteri-isterinya dan zuriat keturunannya. Ada riwayat yang demikian. Ada riwayat umpamanya Abi Sa'id Al-Khudri, di mana dia kata Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika. Ya Allah, selawat pada Muhammad, hambamu dan rasulmu. Yang sambung tu hampir dekat, lebih kurang. Ini adalah beberapa lafaz-lafaz selawat yang ada. Okey, kita lihat dalam hadis ni. Dalam hadis ni Nabi SAW sebut, ajar kita Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, selawatlah ke atas Muhammad. Kita minta Allah selawat kepada Muhammad. Ini saya selalu sebut kepada tuan-tuan dan saya ulang. Ramai orang dia tak tahu, dia rasa apabila dia doa ya Allah, dia doa pada Allah. Tapi bila kita berselawat, artinya kita sedang duk minta Nabi mai tolong kita. Kerana mereka tak memahami maksud selawat. Selawat bukan maksud minta Nabi mai tolong kita. Selawat minta Allah berselawat kepada Nabi. Allahumma, ya Allah, salli, selawat ala Muhammad, kepada Muhammad. Macam Allah selawat pada Muhammad dengan maksud ya Allah, sebutlah Muhammad dengan sebutan yang indah, angkat darajatnya, berikan kemuliaan, tasyrif, kemuliaan kepadanya. Itu maksud Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Kan? Ini bagi memahamkan kita maksud. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Selawat Allah pada Nabi ialah memulia, mengangkat darjat Nabi. Selawat malaikat kepada Nabi maksud apa? Mendoakan Nabi. Dan selawat kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah ke atasnya dan bersalam dan ucapkanlah salam. Selawat kita ialah meminta penambahan kurniaan Allah kepada Nabi, keberkatan dan seumpamanya. Nabi SAW tak memerlukan doa kita, tapi doa itu kebaikannya balik pada kita. Tanda bahawasanya kita tahu berterima kasih kepada insan yang Allah telah hantar untuk menunaikan tanggungjawab menyampaikan amanah, dakwah kepada kita. Tak adalah jalan untuk kita membalas budi Nabi SAW melainkan dengan meminta kurniaan Allah untuknya. Padahal Nabi itu sudah memadai, kerana Allah sendiri dah berselawat kepadanya. Kalau Allah berselawat, sebenarnya malaikat pun tak perlu dah, kerana Allah telah memuji, mengangkat, meninggikan darjatnya. Tapi malaikat berselawat kepadanya sebagai tanda pengiktirafan kemuliaan dia, berdoa ke diangkat darjat dia, walaupun Allah telah menjanjikan darjatnya diangkat. Kita sebagai mengenang jasa Nabi SAW, tak adalah jalan untuk kita nak balas budi Nabi, nak pergi rumah Nabi, tolong Nabi, tak ada. Nak berperang dengan Nabi lagi pun zaman ni tak ada. Nak pergi hantar makanan masak untuk Nabi pun tak ada. Nak pergi jumpa ya Rasulullah, terima kasih banyak pun tak ada. Allah tunjuk jalan, iaitu kita minta pada Allah supaya memuliakan Nabi kita Muhammad SAW. Tanda kita ini mengenang budi Nabi SAW. Dan akhirnya selawat itu kembali kebaikannya kepada siapa? Ia kembali kepada kita.
ia kembali kepada kita. Nanti kita akan sebut kelebihan-kelebihan dan fadilat daripada salawat ni. Seperti mana wa ali Muhammad dan kaum keluarga Muhammad. Siapa kaum keluarga Muhammad? Mereka yang diharamkan untuk mendapatkan sedekah, untuk mengambil sedekah. Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu zuriat Nabi, dan maksudnya zuriat Nabi Bani Hashim, mereka semua ni tak menerima sedekah. Kalau dia kata dia keluarga Nabi kemudian duk mai kutip sedekah pada kita, dia bukan. Dan juga termasuk dalam hal ini sebahagiannya memasukkan isteri-isteri Nabi, dan ini juga antara pendapat yang kuat. Ada yang memasukkan pengikut-pengikut Nabi. Ini pendapat ini dilemahkan oleh sebahagian ulama. Okey. Seperti mana, macam mana yang kita nak selawat pada Nabi tu, yang nak Allah selawat pada Nabi, kama sallaita ala ahli Ibrahim, seperti mana engkau telah selawat kepada Ibrahim dan ahli Ibrahim. Dan riwayat ni kepada keluarga Ibrahim. Keluarga Ibrahim siapa? Ibrahim alaihissalam itu sendiri. Siapa lagi? Ishaq. Siapa lagi? Ismail. Kerana Allah telah mengangkat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan satu kedudukan yang tinggi. Walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Sesungguhnya kami telah mengangkat Ibrahim di dunia, di akhirat kelak ia termasuk di kalangan orang-orang yang saleh. Nabi mau dia diangkat. Seperti mana selawat untuk Ibrahim, demikian untuk baginda. Ulama-ulama berbincang tentang hal ini kerana mereka menyatakan, tidakkah kedudukan Nabi Muhammad itu lebih tinggi daripada Nabi Ibrahim? Mengapa seperti Nabi Ibrahim? Sebagian kata seperti kerana kurniaan yang besar pada Ibrahim itulah menjadi cita-cita Nabi, ala millati abina Ibrahim hanifa, di atas agama bapa kita Ibrahim hanifah. Sebahagian mereka menyatakan kama sallaita, seperti mana engkau telah selawat. Seperti mana tu kama, di situ kaf itu bukan maksud penyamaan, tapi maksudnya ta'lil. Ta'lilnya kerana engkau telah berselawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Kalau maksud ta'lil, maksudnya apa? Maksudnya ketika kita berdoa pada Allah, kita menyebut kurniaan Allah yang lalu supaya ia memberikan kurniaan yang baru. Ini ada dalam tabiat-tabiat doa. Kalau kita tengok contoh apa? Contoh, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan kau gelincirkan jantung hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau telah memberi petunjuk kepada kami. Yakni kita sebut kurniaan tu yang lepas supaya sentiasa memberi kurniaan yang baru. Yakni dia panggil bertawassul dengan menyebut nikmat Allah yang lepas. Boleh, ya Allah, seperti mana kau telah berikan hidayah kepada kaum keluarga ni, berikanlah pada aku. Boleh, ya Allah, seperti mana kau telah bagi petunjuk pada orang sekian-sekian, tunjukkanlah jalan pada aku. Ya Allah, seperti mana kau telah alimkan fulan bin fulan, alimkanlah aku. Boleh. Dengan menyebut nikmat-nikmat yang pernah ada. Nabi Yusuf alaihi salam kata apa? Apa Nabi Yusuf punya doa? Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wilil ahadith
Fatiras samawati wal ard, anta wali fid dunya wal akhirah, tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Rabbi qad ataitani minal mulk, wahai Tuhanku, kau telah berikan kepadaku pada kerajaan. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, engkau telah mengajar aku daripada takwilan mimpi. Fatiras samawati wal ard, penghias langit dan bumi. Anta wali fid dunya wal akhirah, engkau pelindungku di dunia dan akhirat. Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin, matikan aku sebagai seorang muslim dan ikutikan, masukkan aku di kalangan orang yang saleh. Nabi Yusuf sebut kurniaan Allah pada dia dah. Itu salah satu. Jadi mereka kata maksud kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, atau kama sallaita ala ali Ibrahim itu dengan maksud ni, seperti mana kurniaan yang telah kau pernah berikan, berikanlah kurniaan ini juga. Bukan maksud sama, tapi maksud kerana engkau telah memberi kurnia. Karena kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mulia daripada Nabi Ibrahim alaihi salam dari sudut darjat, dari sudut darjat. Okey. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ataupun wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim, dan engkau berkatilah Muhammad dan keluarga Muhammad seperti mana kau berkati kaum keluarga Ibrahim. Maksudnya kita doa supaya diturunkan keberkatan pada Nabi Muhammad yang memang telah diberkati, dan pada kaum keluarga Nabi Muhammad, kepada kaum keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu semua orang sayang kepada keluarga Nabi. Sebab memang ada peruntukan. Allah Subhanahu wa taala telah ajar kita untuk mendoakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Cumanya Islam ni ada kaedah. Kemuliaan dia tak datang kerana kau untuk keluarga semata-mata. Di dalam hadis Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, man batta'a bihi amaluhu lam yusra' bihi nasabuhu. Sesiapa yang amalan dia lembab, amalan dia tak banyak, tidaklah mengangkat kedudukannya oleh nasab keturunan dia. Kalau dia kata aku Said, ni nama aku Said, aku Habib ke apa, tapi amalannya tak seperti amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yusra' bihi nasabuhu, nasab tak mengangkatnya. Tapi kalau dia keluarga Nabi, amalan juga amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengangkat kedudukannya. Lebihlah dia pada kita. Dahlah dia amalan saleh, keluarga pula keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Fil alamin, kita dah sebut fil alamin. Di mana kita minta supaya diangkat, dimuliakan Nabi itu? Fil alamin, pada sekalian alam. In all worlds, pada semua alam. Kita ni alam apa? Alam manusia. Ada alam apa lagi? Alam jin. Alam jin tak sama dengan alam kita. Mungkin kita tak duduk satu tempat, satu penjuru lah. Mungkin 1000 jin boleh ada situ. Alam dia lain, dimensi dia lain. Sebab tu ada yang hilang pada zaman Umar bin Khattab, dihilangkan oleh jin. Alam dia lain. Ada alam haiwan lain. Alam atom, proton, neutron lain. Alam wave, beta, gamma lain. Dan alam yang berbeza-beza, yang banyak molekul-molekul yang mungkin kita tak dapat tengok pada mata kita. Alam, semua alam yang ada ni, yang tak terjangkau oleh mata kita ni, kita minta diangkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan keberkatan untuk baginda. Itulah permohonan kita setiap hari tu, fil alamin. Besar kita minta untuk Nabi kita Muhammad.
Tapi siapa yang betul-betul minta? Kalau dia pun tak tahu apa maksud fil alamin. Kan? Itu maksudnya. Innaka hamidun majid. Sesungguhnya engkau hamid dan majid. Siapa engkau tu? Iaitu Allah Jalla wa'ala. Sesungguhnya engkau hamid. Hamid dengan dua maksud. Allah itu hamid. Tu daripada Hamin dal. Hamada. Allah itu hamid. Hamid maksud puji, terpuji. Maksudnya Allah itu, dia itu mahmud, yakni dia dipuji. Dia maha terpuji. Kalau kita tak puji pun Allah tetap terpuji. Itu satu makna. Makna yang kedua, hamid bermaksud Allah memuji hamba-hambanya yang mulia. Dia memuji. Dua maksud. Majid, yakni Allah sempurna kebesaran dan keagungannya. Ini yang kita selawat, yang kita sebut. Wassalamu, dalam hadis itu kata kama alimtum, dan salam seperti mana yang kamu tahu. Selawat ini semua ulama sepakat disyariatkan semasa tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Semuanya ulama berbeza. Satu mazhab golongan menyatakan selawat pada tasyahud akhir itu wajib dan tidak sah salat jika kita tidak berselawat pada Nabi pada tasyahud yang akhir. Iaitu kita kata Allahumma salli ala Muhammad. Paling kurang Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pasal apa wajib? Pasal Nabi sebut qulu, kamu katakanlah. Yang tu dia panggil fa'il. Fa'il apa ni? Fa'il amr. Mana pelajar-pelajar kuibs? Ada berapa orang belajar kuibs? Kuibs bang? Fa'il amr. Jadi pendapat yang kata wajib ni ialah pendapat qaul mazhab Syafi'i. Dan juga adalah qaul Al-Qadi Abu Bakar Ibnul Arabi. Ini bukan Ibnu Arabi tu. Yang tu Ibnu Arabi Muhyiddin Ibnu Arabi, yang tu Sufi. Ni Al-Qadi Abu Bakar Ibnul Arabi, yakni Al-Qadi Abu Bakar Ibnul Arabi mazhab Maliki, yang tulis kitab Ahkamul Quran. Dia nak murid Al-Imam Al-Ghazali dah. Tapi ada alim di dalam tafsir dan fiqh. Ini juga merupakan pendapat Ibn Qayyim. Ibn Qayyim menyokong pendapat ini. Wajib, kata Ibn Qayyim. As-San'ani berpendapat dengan pendapat ini. Dan Al-Albani pada zaman ini pun dia kata pendapat ini yang kuat. Ibn Baz pun kata wajib. Wajib. Dan dalam mazhab Hanbali, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, dia adalah merupakan rukun. Dia adalah merupakan rukun. Alasan mereka, antara alasan mereka pasal tadi, pasal wassalamu kama alimtum, salam seperti mana kamu tahu. Soalan ini berkaitan dengan solat. Soalan ini berkaitan dengan solat. Satu lagi pendapat, dia kata sebenarnya dia kata selawat pada Nabi pada tasyahud yang akhir tu sunat saja, tak wajib. Maksudnya kalau kita tak selawat, semayang kita tetap sah. Alasan siapa pendapat ni? Ni pendapat Imam Malik, mazhab Abu Hanifah. Mereka tak wajibkan. Alasannya, kalau tuan-tuan masih ingat, kalau tuan-tuan sudah lupa, kan? Kalau tuan-tuan saya lupa, saya ulang sekarang. Hadis Abdullah, hadis yang lepas, cuba tuan-tuan tengok hadis yang sebelum ini yang kita baca daripada hadis Abdullah bin Mas'ud berhubung dengan bagaimana bertasyahud. Bertasyahud tu dia ajar sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh thumma yatakhayyaru min ad-du'a'i ma a'jabahu ilaihi fayad'u.
Dia masa dia ajak tasyahud tu, dia ajak sampai mengucap saja Muhammad Rasulullah, summa yatakhayyaru min ad-du'a ma a'jabahu ilaihi. Kemudian dia doa lah apa-apa. Dia kata tak sebut. Ini alasan mereka. Lagi alasan mereka, dia kata selama ni mereka semayang, mereka depa selawat macam mana, dia mungkin depa tak selawat. Sehinggalah soalan ini ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, kalau soalan ini tak ditanya kepada Nabi, sebelum soalan ditanya kepada Nabi oleh Bashir bin Sa'ad, mereka tak tahu. Kalau benda ni wajib, mesti Nabi masa terang tentang tasyahud. Tasyahud ni tuan-tuan panggil tahiyat lah. Masa Nabi terang tasyahud tu, Nabi terang sekali dengan selawat. Tapi Nabi tak terang. Bila tanya baru Nabi terang. Menunjukkan bukan wajib. Kalau wajib mesti kena terang sekali. Mustahil masa time tu Nabi terang. Benda yang datang seperti ini setelah ditanya baru bagi tahu, ia adalah pilihan sunat, pilihan yang digalakkan. Ini adalah mazhab yang kedua. Dan ini juga adalah mazhab yang seperti mana yang saya sebutkan tadi. Okey. Tak apa, yang penting hadis ini berhubung dengan apa yang disebutkan tadi, dan saya nak sebut beberapa perkara lah. Nanti kita bahas lagi tentang selawat ni. Panjang tentang bincangan. Mazhab Syafi'i, dia menyatakan selawat ni tak wajib pada tasyahud yang pertama, tapi disunatkan. Sebahagian qaul lah mazhab lain tak ada langsung pada tasyahud pertama, seperti hadis Abdullah bin Mas'ud. Tasyahud pertama tak ada. Tasyahud pertama tak ada. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ada tu ataupun disunatkan itu pendapat yang lebih dekat di samping ulama akidah. Dan kita ambil kesempatan ni untuk sebut tentang fadilat selawat di luar semayang ataupun, dan semayang tu dah wajib lah. Di luar semayang walaupun tak wajib, tapi kita digalakkan untuk berselawat kepada Nabi SAW. Terutama hari ni, hari mana ni kira masuk Jumaat lah, kerana hadis Al-Imam Al-Baihaqi, Nabi SAW kata, akthiru alayya minas salati fi kulli yaumil Jum'ah. Banyakkanlah selawat kepada aku pada setiap hari Jumaat. Bukan nak kena pergi tengah padang baru boleh selawat, ataupun masa kita bercakap Allahumma salli ala Muhammad. Jangan nak ceramah, dia tak perlu macam tu. Tak ada riwayat yang kata Nabi sepatah nak cakap, Abu Bakar sepatah nak cakap, sepatah selawat, sepatah nak cakap, sepatah selawat. Tak ada juga riwayat yang demikian. Tapi disuruh kita membanyakkan selawat. Disuruhkan kita membanyakkan selawat. Khususnya pada hari Jumaat. Yang Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tapi Allahumma salli ala Muhammad an-nabiyul ummi wa ala ali Muhammad kama sallaita. Juga ada riwayat Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi. Ini semua diriwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumil Jum'ah. Lalu riwayat ini, kerana selawat umatku dibentangkan kepadaku pada setiap hari Jumaat. Pada hari lain pun fadilat juga. Man shalla alayya marrah sallallahu alaihi asyra. Siapa selawat padaku sekali, Allah selawat padanya 10 kali. Jadi Allah selawat, yakni Allah akan memuji kita, memberikan kurniaan keberkatan kepada kita kena berselawat pada Nabi. Nabi kata, faman kana aktsaruhum salatan kana aqrabuhum minni manzilah. Siapa yang paling banyak, kana aktsaruhum salat, paling banyak selawat daripada aku, paling dekat kedudukannya di sisi aku. Jadi kita banyak selawat. Selawat ni, tuan-tuan duduk naik kereta, Allahumma salli ala Muhammad, selawat. Kita, setiap orang boleh ilzam diri dia. Berapa banyak yang dia boleh untuk diri dia. Mungkin dia mula
sehari 100, sehari 50. Samping dia nak pergi kerja, dia tahu dah 100 hak ni tak lumat. Istighfar dia berapa kali, walaupun tak ada Nabi kata berapa ratus kali, tapi untuk diri dia mungkin dia boleh, supaya tak kurang, dia bilang untuk diri dia. Kalau dia nak buat 200, 300 pun boleh. Ubay bin Ka'ab, dia kata, dia tanya Nabi SAW, inni aktsartu as-salata alaika fakam aj'alu laka min salati, aku banyak bersalawat padamu, berapa banyak aku nak salawat padamu. Dalam hadis riwayatkan oleh Imam Tirmizi. Dalam semayangku dan doa aku ni, berapa banyak nak salawat pada Nabi. Kan kita dalam doa kita disunatkan salawat pada Nabi. Nabi kata ma syi'ta, tak ikutlah berapa banyak apa daripada selawat. Dia tanya Nabi, ar-rubu', kalau aku berselawat daripada doa tu 1/4 aku selawat, jadi 3/4 lagi doa. Nabi kata ma syi'ta in zitta fahuwa khair, apa yang kau mau, kalau kau tambah lagi baik. Dia kata an-nisf, kalau aku selawat separuh, doa separuh. Nabi kata ma syi'ta in zitta fahuwa khair, ikutlah macam mana kau mau, kalau kau tambah lebih baik. Dia kata kepada Nabi as-sulusain, kalau macam tu 3/4 daripada doa selawat boleh. Nabi kata in syi'ta wa in zitta fahuwa khair, dia kata ikutlah, kalau kau tambah lebih baik. Kemudian dia kata pada Nabi, aj'alu laka salati kullaha, aku jadikan selawat, doa aku tu semua selawat, Allahumma salli ala Muhammad wa semua selawat. Nabi kata idzan tukfa hammaka wa yughfaru laka au dhanbuka wa yughfaru laka dhanbuka, kalau macam tu kau buat, dihilangkan segala duka cita kau, diampunkan segala dosa kau. Artinya kalau satu orang tu peruntukkan masa 15 minit, sejam, setengah jam waktu doa dia dipenuhi dengan dia berselawat daripada Nabi, Nabi kata dihilangkan duka cita engkau, diampunkan dosa engkau. Itu adalah merupakan salah satu daripada fadilat besar berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan arahan selawat ni datang dengan Allah Ta'ala sendiri membuat, mengisytiharkan dirinya yang maha agung. Innallaha wa malaikatahu shalluna ala nabi, Allah itu bersalawat pada Nabi, kemudian dia dan malaikat, dan dia bersuruh kita berselawat. Tentulah fadilat selawat ni besar, maka hendaklah kita sentiasa berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang orang sebut nama Nabi, kita pun Nabi Muhammad, kita tak kata pun sallallahu alaihi wasallam. Dalam kuliah ni berapa kali Nabi nak sebut, tuan-tuan dengar pun tak sebut sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali kita dapat daripada fadilat berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah azan dulu.
InsyaAllah sebelum saya buka soalan, saya nak simpulkan tentang bab selawat ini. Di samping hadis-hadis yang kita baca itu, kita akan dapati bahawa dalam agama kita ini, ia bukan dibina sekadar hukum hakam saja, do and don'ts, what you can do and what you cannot, bukan apa yang kita boleh dan tak boleh. Tapi agama ini dibina di dalamnya cinta. Daripada cinta itu dibina padanya adab dan berbagai-bagai hal yang lain. Hubungan kita dengan Nabi SAW bukan hubungan seorang yang bagi tahu kita kemudian kita follow apa yang dia bagi tahu. Kita tak perlu tahu tentang dia. Agama tak ajar demikian. Agama mengajar kita berterima kasih. Man la yashkurin nas la yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih pada manusia tak bersyukur pada Allah. Nabi SAW telah datang membawa risalah, berkorban dan mengharungi segala kepayahan itu. Maka dengan pengorbanan dan dengan kepercayaan dan akidah kepada Allah Ta'ala yang menabalkan baginda, kita cintakan baginda. Hubungan kita dengan Nabi itu hubungan hub, cinta, dan hubungan ikut kepadanya. Tidak hanya kita ikut tanpa cinta, dan tidak juga kita cinta hanya ikut. Dalam dunia ni manusia hadapi masalah sebab ada manusia cinta Nabi. Macam saya sebut, cinta Nabi, malam cinta Nabi. Tapi apabila time nak ikut, dia tak ikut Nabi, dia ikut lain. Dia kata kalau Tok Guru pergi kiri, Nabi pergi kanan, kita ikut Tok Guru. Sebab tu saya sebut hari tu tentang haji. Bila mari bab haji, walaupun dia tahu macam mana Nabi haji, Allah dia cukup lah, kita lintas cukup lah syarat dah. Dia tak ikut. Tapi bab lain, hak Tok Guru dia pakai, dan Tok Guru dia kata Nabi pakai, dia buat. Susah payah semayang. Sebahagian tu duk tanya tak mana nak cari kopiah yang ada cap-capal atas kepala. Kata buat apa? Dia kata tengok semua mereka tu duk pakai capal. Siapa tu? Capal Nabi. Nabi sendiri tak buat hal itu. Para sahabat yang cinta pun tak bubuh capal Nabi tak apalah mereka. Kalau setakat lambang dia kita buat, nanti kena buh unta. Pasal Nabi naik unta, gambar unta atas kepala. Itu yang saya kata nanti kena pakai kasut camel, baju camel. Lepas tu kuda, Nabi naik kuda, naik pula Ferrari kita. Hal-hal yang baginda tak buat. Hubungan kita bukan setakat cinta, tapi kerana Nabi capal kita buat. Bukan setakat cinta, tapi ikut, you follow. Jadikan Nabi itu adalah contoh dalam beragama. Kita tak boleh sampai cinta Nabi kemudian letakkan gambar Nabi ke ataupun apa Nabi kemudian kita duk hadap ke situ. Nabi tak benarkan. Bima sya'allah wa bima syi't, dengan apa yang Allah dan engkau kendaki. Ada orang mari, sahabat mari kata pada Nabi, Nabi kata aja'altani lillahi nidda, kau jadikan aku sekutu Allah. Qul ma sya'allah wahdah, katakanlah apa yang Allah saja kendaki. Cinta tak boleh ghulu, tak boleh melampau. Sebab tu cinta dan ikut Nabi SAW. Kita cinta, tapi kalau ikut saja, buat je semayang ikut sunnah. Ramai lagi belajar bab takbir, bab apa, tapi tak ada khusyuk, tak ada rasa humble kepada Allah, tak ada rasa kelazatan mengingati Allah. Ikut Nabi sunnah, tapi tak rasa ada rasa cinta yang memenuhi dalam jiwa, memenuhi jiwa cintakan Nabi SAW. Jarang nak berselawat pada Nabi pun juga tidak memberi makna. Orang yang cinta tak ikut, Abu Talib telah buat.
dia tak berjaya. Orang yang ikut tak cinta. Abdullah bin Ubay bin Salul telah solat di belakang Nabi, tapi tak cinta, solatnya tak diterima. Maka kita ini hubungan dengan cinta. Maka dengan itu kita berselawat kepada Nabi dengan penuh rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali mengenang Nabi, kita mengenang dengan perasaan cinta. Dan inilah yang dikehendaki daripada spirit, daripada maksud disuruh kita membanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya jantung hati kita itu dipenuhi sentiasa dengan rasa kasihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila teringat perkataan Nabi, kita rasa besar perkataan itu nanti. Mungkin kita lemah, kita gagal untuk buat semua perkataan Nabi di atas kelemahan kita. Tapi sentiasalah perkataan Nabi, kedudukan Nabi itu menjadi perkara yang paling kita sayangi di dalam hidup kita. Ini maksud supaya kita semua membanyakkan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada soalan tak? Ya, sila. Hadis itu adalah menceritakan hal yang telah berlaku. Apabila dia nak mati, dia bertanya kepada anak-anak dia, macam mana keadaan diri dia sebagai bapa. Anak dia, kunta khaira ab, engkau adalah sebaik-baik bapa. Dia kata, idza mittu fahriquni thumma adhanuni thumma zaruni fil riyah. Dan berbagai-bagai riwayat, jika aku mati, kau bakar aku, kemudian hancurkan mayat aku tu, kemudian pergi kat tempat ada angin, kau biar angin tu bawa debu tu sehingga seolah-olah hilanglah, bercamuklah debu dia. In adrakani rabbi la yu'azzibuni azaban la yu'azzibu ahada. Jika Tuhan dapat tangkap aku, nescaya Tuhan akan mengazabkan aku dengan azab yang dia tak pernah azab orang lain. Maksud azab dahsyat lah. Harapan dia tu, dia buat macam tu supaya Tuhan tak dapat tangkapnya. Dia ada satu krisis akidah yang serius, iaitu dia tak beriman tentang kudrat Tuhan. Hadis Abu Hurairah yang inta sebut tu, yang inta tanya tadi. Hadis tu kata, apabila dia mati, anak-anak dia fa'alu, buat apa yang dia suruh. Ma'amarabi, apa yang diperintah dia buat. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala himpunkan semua tu, debu-debu dia. Fa'idha huwa qa'im, maka dia pun akhirnya berdiri di hadapan Allah Jalla wa'ala. Allah tanya dia, ma hamalaka ala ma sana'at, atau kama qala fil hadis, apa yang menyebabkan kau buat demikian?
Allah Maha tahu, tapi ini dialog supaya kita nak faham. Dia kata khaufan min azabika ya Rabb. Takut pada azab engkau wahai Rabb. Dalam berbagai riwayat hadis itu Allah kata ghafartuk, aku ampun kau. Hadis ini menimbulkan perbahasan panjang di kalangan para ulama. Sebab dia ni bukan saja buat dosa yang dia pun takut, tapi dia ada akidah yang teruk. Akidah dia rasa kalau dia buat macam tu, karut dia tu, Tuhan tak tangkap dia, Tuhan tak boleh tangkap dia, tak punya teruk tu. Apakah dia tak tahu Allah itu Maha berkuasa, ala kulli syai'in qadir. Jama'allahul ard, Allah himpunkan bumi, fa idza huwa qa'im, kemudian dia berdiri depan Tuhan. Cumanya dia ada satu benda kat dia. Dia takut Allah. Dia takut Allah. Ulama-ulama akidah bincang. Al-Khattabi umpamanya disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dan Fathul Bari mensyarahkan hadis ini. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah bahas panjang hadis ini dalam Majmu' Al-Fatawa. Kenapa Allah ampun dia sedangkan akidah dia teruk? Akidah dia bukan teruk, memang salah lah, kufur lah orang yang rasa dia boleh lari pada Tuhan. Kata mereka disebabkan kerana tak ada siapa pergi ngajar akidah betul ke dia. Dia jahil, tak ada siapa yang bagi tahu pada dia akidah yang betul. Dia tak menerima tentang akidah yang betul tu, tak ada pengajaran. Cuma berbaki kepada dia satu hal, iaitu takutkan Tuhan. Mungkin dia tak rasa Tuhan tak boleh tangkap dia, tapi mungkin dia fikir kalau dah jadi debu tu Tuhan biar lah kot, tak pergi cari lah kot. Mungkin dia rasa macam tu. Kerana tak ada siapa menerangkan akidah yang betul pada dia, menunjukkan orang yang tersasul dalam akidah dia, kerana tak ada orang terang akidah yang betul pada dia. Tetapi ada takut kepada Allah Ta'ala, kemungkinan besar dia diampunkan oleh Tuhan. Mungkin ada orang-orang mana-mana tempat tak ada siapa terang akidah Islam pada dia, tak betul dia percaya benda yang bukan-bukan, tapi dia percaya keagungan Tuhan. Tuhan boleh mengazabkan dia kalau dia salah, dan dia takut kepada Tuhan tu. Cuma tak ada siapa sampaikan agama yang betul pada dia. Dia seperti lelaki ni. Dia seperti lelaki ni. Hal ni telah berlaku. Cuma Al-Khattabi menyebut satu hal yang lain. Kata dia, jika orang seperti itu yang salahnya jelas dalam akidah, diampunkan oleh Allah Ta'ala disebabkan kerana dia takut pada Allah, apatah lagi ulama-ulama yang membahaskan bab akidah, yang kadang-kadang tersasul dan tersilap di dalam perbahasan mereka disebabkan takwilan, tafsiran, andaian, tapi mereka itu takutkan Allah. Mereka lebih layak untuk mendapat keampunan Allah lebih daripada dia ni. Maka sebab itu kalau kita dapati ada tersalah ataupun tersasul dalam perbahasan akidah di kalangan para ulama yang terkenal sebagai saleh, takutkan Allah, alim, tapi mungkin tersasul dalam tulisannya, tersilap dalam ungkapannya, dia lebih layak mendapat keampunan daripada ini, dan tak boleh untuk kita menyatakan itulah ahli neraka yang masuk neraka. Na'udzubillahi min zalik. Cuma kita kata kaul itu silap, salah. Kaul itu salah.
Wallahu a'lam. Ada soalan? Ha? Ada? Tak ada? Oh, ada orang hantar soalan. Lupa. Nyanyok. Saya ada soalan. Soalan saya begini. Bagaimana hendak membina dan membentuk pemikiran? Bagaimana kita hendak membina manhaj pemikiran yang betul, tersusun dan teratur? Apakah kitab buku yang perlu di individu membentuk pikiran, khususnya penuntut ilmu? Panjang soalan ni kalau nak jawab. Cumanya ada beberapa hal saya nak sebut. Pemikiran dan seumpamanya ni, ini benda yang ilmu kena dicari. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku tambahkan untuk aku ilmu. Cuma kita hendaklah sentiasa meletakkan dalam diri kita ilm. Kata Ibn Qayyim, ma qala Allah wa ma qala Rasul. Ilmu itu firman Allah dan sabda Rasul. Ya benar, untuk memahami firman Allah dan Rasul kita dan sabda Rasul memerlukan huraian ahli ilmu. Benar. Tapi yang kita letak utama sentiasa kita tanya, apakah sandaran ahli ilmu dalam hal ini? Sama ada secara langsung ataupun tidak langsung, hendaklah ada sandaran. Sama ada nas secara jelas ataupun kesimpulan daripada nas-nas yang banyak ilmu. Tak apa, yang tu masa ke semasa belajar manhaj, belajar ilmu manhaj talaqi, manhaj mengambil ilmu, kitab, sunnah, qaul-qaul para sahabah, bagaimana untuk menilainya, bagaimana memahaminya, mengetahui bagaimana cara untuk memastikan bahawasanya sumber yang diambil itu sahih, tafsirannya itu memerlukan ilmu. Tapi itu siri ilmu yang mesti didengari dan diikuti. Cuma satu hal yang saya ingin berpesan pada diri saya dan kepada semua orang yang mendengar kuliah ini, sama ada yang sokong kita atau tak sokong kita, sama. Isu kita ialah bukan isu kita dengan masyarakat awam. Isu ilmu Islam yang kita ikuti ini ialah isu antara kita dan Allah Jalla wa'ala. Apakah yang paling Allah redha di dalam jalan memahami agama ni? Maksudnya ialah dalam amalan agama yang kita amalkan ini, jalan yang kita ambil ni, jalan mana yang Allah paling cintai untuk kita pulang kepadanya, yang benar di sisi Allah. Tak apalah kita letak kaedah perbahasan debate tu, tetapi kita jangan lupa satu hal, iaitu doa. Doa. Yang itu yang selalu saya ulang. Tuan-tuan mungkin tiap-tiap malam baca benda yang sama. Dengan apa Nabi kana yastaftihu salatahu minal lail? Dengan apa Nabi itu membuka salatnya pada waktu malam bila ditanya Aisyah? Kata Aisyah, Nabi kata, Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Tiap-tiap malam tahajud baca. Ini bukan soal nak dapat kereta baru, nak dapat duit banyak, tak apa, yang tu bukan salah, boleh doa. Tapi Nabi membuka solat malamnya, kata Aisyah, dengan Ya Allah Tuhan Jibril, Mikail, Israfil, penghias langit dan bumi, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Engkau menghukum di kalangan hamba-hambamu pada apa yang mereka selisihkan. Tunjukkanlah aku pada jalan yang benar daripada apa yang mereka selisihkan. Sesungguhnya engkaulah yang menunjukkan kepada jalan yang lurus. Tiap-tiap malam doa.
Tak apalah setuju tak setuju, kita kena setuju bab ini. Nak mendapat hidayah, kena minta pada Tuan empunya hidayah, iaitu Allah Jalla wa'ala. Salat malam, doa, ya Allah, tak tahulah banyak sangat ustaz ni, macam-macam dah pandangan. Ustaz tu kata macam ni, ustaz ni kata macam ni, dengar ceramah ni kata macam tu, dengar ceramah ni kata macam tu. Pening dah, ya Allah. Doa masa tahajud supaya Allah menunjukkan kita jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang kau bagi redha pada mereka, nikmat pada mereka. Minta pada Allah. Tak payah bergantung hanya kepada argumen yang didengar dalam kuliah saja. Itu pun penting, kerana agama dibina. Agama adalah satu ajaran yang berdasarkan daripada hujah, argument based. Islam ni evidence based, agama berdasarkan hujah. Tapi kadang-kadang manusia tahu hujah pun dia tak ikut. Sebab apa? Kalau aku dah lama dah ikut ni, satgi kawan-kawan kata apa pula, aku tak maulah satgi mereka kata apa pula kat aku. Tidak ada keupayaan melainkan sehingga Allah memberikan petunjuk. Doa tiap malam dengan doa Nabi SAW itu. Siapa saja, aliran apa pun, dia dengar benda ni, dia boleh buat untuk diri dia. Bukan ada orang nak pergi dengar, malam tadi hang baca apa masa tahajud, tak ada. Ini antara kita dengan Allah. Dan Allah mudah-mudahan memberikan, melapangkan jalan dan dada kita kepada apa yang Allah cinta dan sayang, insya-Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.